Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizan bin Jaafar, Ambometrik D2018 2086 220. Jadi hari ini saya akan mengupas tentang isu yang mana isu yang sedang berlaku sekarang ini, iaitu teknologi dalam sembelihan. Jadi tajuk kajian saya pada hari ini ialah teknologi dalam sembelihan, adakah ia dibenarkan? Jadi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang teknologi sembelihan ini, eloklah kita memahami dulu apa itu sembelihan itu sendiri. Jadi menurut definisi sembelihan ini menurut kitab yang saya rujuk, iaitu kitab Fiqh Al-Manhaji yang dikarang oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dalam kitab itu beliau menyatakan sembelihan ini berasal daripada perkataan Az-Zabaih, iaitu binatang yang disembelih. Jadi ia bermaksud binatang halal yang sempurna penyembelihannya mengikut syarak. Jadi dalam definisi ini dapat kita fahami bahawa binatang halal ini biasanya kita merujuk kepada binatang ataupun haiwan ternakan seperti lembu, kambing, biri-biri, ayam ataupun sebagainya. Dan sempurna penyembelihannya mengikut syarak. Maksudnya mengikut syarak, mengikut syarat-syarat sah sembelihan, syarat-syarat yang telah kita semua sedia maklum, syarat-syarat dalam proses sembelihan. Untuk menambahkan lagi kita keyakinan kita terhadap sembelihan ini, saya kemukakan beberapa dalil yang berkaitan dengan proses sembelihan ini. Jadi dalil yang pertama saya petik daripada surah Al-Maidah, ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq ila akhir ayat. Maksudnya diharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi serta binatang yang disembelih kerana benda lain selain daripada Allah, dan haiwan yang mati tercekik, haiwan yang mati dipukul, haiwan yang mati akibat jatuh dari tempat yang tinggi, haiwan yang mati ditanduk, dan haiwan yang dimakan oleh binatang buas kecuali yang sempat disembelih, dan juga haiwan yang disembelih atas nama berhala. Di dalam ayat ini merupakan beberapa jenis haiwan ataupun makanan yang diharamkan kepada kita untuk kita memakannya. Namun dalam satu dalil lagi yang saya bawakan ini, ia menyatakan bahawa harusnya berlaku proses sembelihan ini. Dalil itu daripada surah Al-An'am ayat yang ke-118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma dzikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maksudnya, maka makanlah daripada sembelihan haiwan yang halal yang disebut nama Allah ketika sembelihannya, jika betul-betul kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Jadi dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahawa proses sembelihan ini adalah diharuskanlah kepada kita. Maksudnya kita sebelum memakan binatang itu perlu berlakunya proses sembelihan. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan kepada topik ataupun fokus utama kita tentang berkaitan tajuk ini, iaitu teknologi dalam sembelihan. Pada masa sekarang ini, dunia telah mengikuti peredaran zaman kepada zaman yang lebih moden. Jadi tidak ketinggalan juga dalam teknologi, ia juga telah mengikuti perkembangan. Tak kira lah sama ada teknologi itu dari segi teknologi gadget ataupun dari kenderaan ataupun senjata, dan tidak dinafikan juga teknologi dalam sembelihan ini
dicipta, diperkenalkan dengan lebih luas lagi. Okey, apa yang menjadi persoalan yang bermain di fikiran kita berkaitan teknologi dalam sembelihan ini? Adakah ianya hanya sekadar untuk mempercepatkan proses ataupun untuk memudahkan proses sembelihan itu? Okey, tanpa melengahkan lagi, saya nyatakan salah satu kaedah yang digunakan dalam sembelihan ini, iaitu menggunakan kaedah Sterling. Kaedah Sterling ini adalah kaedah yang mana ia berfungsi untuk memudahkan proses sembelihan itu. Sekiranya haiwan yang akan disembelih itu dalam kuantiti yang banyak, ini kebiasaannya kilang yang menyediakan daging-daging segar, seperti daging lembu, daging kambing ataupun ayam. Maka mereka akan menggunakan kaedah Sterling ini. Kaedah ini terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, Sterling mechanical. Yang kedua, Sterling elektrik. Yang ketiga, Sterling angin. Dan yang keempat, Sterling air. Sterling air. Jadi Sterling mechanical ini ia berfungsi untuk memengsangkan binatang. Hanya untuk memengsangkan, bukan untuk mematikan binatang. Jadi apabila binatang itu pengsan, ia akan memudahkan proses sembelihan pada kemudiannya. Itu untuk Sterling mechanical. Seterusnya Sterling elektrik. Sterling elektrik ini dia akan mengalirkan arus elektrik ke dalam badan haiwan itu. Arus elektrik yang telah ditetapkan. Maksudnya apabila terkena elektrik itu, apabila dialirkan elektrik itu, ia tidak menyebabkan kematian, hanya menyebabkan haiwan itu pengsan sahaja. Itu adalah Sterling elektrik. Dan yang ketiga, Sterling angin. Sterling angin ini adalah kaedah yang mana menggunakan tekanan angin. Tekanan angin yang kuat, tidak terlampau kuat, tidak terlampau perlahan. Dia yang telah ditetapkan sama seperti Sterling elektrik tadi. Jadi menggunakan tekanan angin dan akan menyebabkan haiwan itu pengsan juga. Dan yang terakhir, Sterling air. Sterling air ini berfungsi untuk melemahkan kondisi ataupun keadaan binatang itu. Jadi contohnya yang menggunakan Sterling air ini adalah ayam. Kebiasaannya ayam akan melalui proses Sterling air. Jadi kesemua keempat-empat kaedah ini berfungsi satu fungsi yang sama saja, cuma kaedah yang berbeza, iaitu untuk melemahkan binatang itu, melemahkan kondisi ataupun keadaan binatang itu. Jadi apabila melalui keempat-empat proses ni, melalui salah satunya, jadi haiwan itu akan secara tidak langsung akan lemah ataupun akan pengsan, dan kemudiannya akan memudahkan proses yang seterusnya, iaitu proses sembelihan. Okey, tujuan kaedah Sterling ini dilakukan adalah beberapa tujuan ataupun fungsi lah kita katakan. Dia yang pertama, tujuan kaedah Sterling ini dilakukan adalah untuk tidak lain tidak bukan, ia adalah untuk mempercepatkan proses sembelihan itu sendiri. Kita dapat faham bahawa apabila binatang itu pengsan, maka tidak akan berlaku pergerakan sewaktu proses sembelihan itu berlaku. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, ia dapat meningkatkan mutu daging itu sendiri. Sebab apa? Dapat meningkatkan mutu daging ini kerana akan mengurangkan, akan meminimumkan peratus kecederaan terhadap binatang itu. Ialah kita faham bahawa binatang itu pengsan, dan kecederaan yang serius itu mungkin tidak akan berlaku terhadap binatang itu. Dan yang ketiga, menggunakan kaedah Sterling ini dapat mengelakkan haiwan itu mati. Kalau sekiranya menggunakan kaedah lain, kaedah memengsankan secara manual tanpa menggunakan peralatan yang khusus, kita risau takut binatang itu mati. Jadi
Kalau menggunakan peralatan khas dah yang direka khas untuk stunning ini, dia telah disetkan. Macam contoh kalau elektrik telah disetkan beberapa nilai arus yang akan memasuki binatang itu. Sama juga dengan tekanan angin, berapa tekanan kekuatan angin itu. Jadi itu antara tujuan-tujuan kaedah stunning ini dicipta. Akan tetapi harus diingat, ia perlu memenuhi syarat-syarat sah sembelih lah apabila menggunakan kaedah stunning ini. Antara syarat yang pertama ialah sembelihan itu mesti dilakukan oleh orang Islam. Maksudnya kalau sekiranya dikendalikan oleh orang bukan Islam, maka haiwan itu tidak boleh dimakan. Dan syarat yang kedua, tidak menyebabkan kematian bila berlakunya proses stunning itu. Sebagai contoh, stunning secara elektrik. Apabila dialihkan arus elektrik itu, ia hanya menyebabkan haiwan itu pengsan sahaja tanpa menyebabkan kematian. Sekiranya berlaku kematian disebabkan elektrik itu, maka haiwan itu tidak boleh dimakan dan ia akan bertukar status kepada bangkai. Dan yang ketiga, semestinya peralatan yang digunakan ketika sembelihan itu mestilah tajam dan juga suci ataupun bersih. Sebentar tadi kita telah meneliti serba sedikit tentang penggunaan kaedah stunning, iaitu salah satu penggunaan teknologi dalam sembelihan ini. Jadi apabila berlakunya perkembangan dalam teknologi ini, tak lain tak bukan akan timbullah beberapa persoalan yang bermain di minda masyarakat ataupun di minda orang awam. Antara persoalan yang selalu bermain di minda masyarakat kita, adakah boleh untuk kita memakan makanan yang disembelih secara stunning itu, ataupun adakah halal untuk kita memakan makanan yang disembelih secara stunning itu. Jadi untuk menjawab persoalan-persoalan yang berlega-lega di fikiran masyarakat kita, fatwa bermuzakarah ia mengeluarkan fatwa bahawa kesemua kaedah stunning ini, keempat-empat kaedah stunning, iaitu stunning mekanikal, stunning elektrik, stunning air dan juga stunning angin, diharuskan ataupun dibolehkan untuk kita memakan daging yang disembelih secara kaedah stunning ini. Akan tetapi ia perlu memenuhi syarat ataupun syarat-syarat tertentulah. Macam contoh seperti yang telah dijelaskan sebentar tadi, tidak apabila berlakunya proses stunning, ia tidak menyebabkan kematian haiwan itu, hanyalah menyebabkan haiwan itu pengsan dan lemah, hanya untuk memudahkan proses sembelihan itu. Sekiranya berlaku kematian ketika proses stunning itu, haiwan itu telah bertukar status menjadi bangkai dan kita diharamkan untuk memakan bangkai, iaitu haiwan yang tidak disembelih. Okay. Saya kira cukup setakat ini dulu perkongsian tentang teknologi dalam sembelihan ini. Jadi sekian, terima kasih.